hari. Segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Selamat Tahun Baru 2024 membuka tirainya secara rasmi hari ini. Apa khabar rakyat Malaysia? Selamat pagi. Selamat menonton bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pastinya bersama saya Nurida Umar dan juga dan saya Zahra Rashid. Selamat Tahun Baru diucapkan kepada semua. Dan kalau kita bercakap tentang Tahun Baru ni, pastinya kita mahukan yang terbaik. betul. Berbanding dengan tahun lepas. Dan Betul. di kesempatan ini, hari ini 1 Januari 2024, kita imbau sikit sebab selalu kita imbau juga semalam kalau kita tengok kalau tahun baru ni apa antara kemeriahannya adalah bunga api. Betul. Sempat juga kan kita melihat menonton bunga api sebab kita ni rumah saya di Kuala Lumpur. Okey. Jadi hanya keluar di jendela rumah saja dah nampak ada percikan bunga api. Kalau zaman dulu Zahan kan, zaman muda-muda lah kan. Masih muda. Masih muda. Jiwa masih muda. Jiwa masih muda. Berkobar-kobar semangat tu untuk turut sama menyertai sambutan tahun baru. Tetapi kali ini kita mensyukuri pun dah mencukupi nikmat Tuhan dengan apa yang ada. Masih diberikan nafas yang baik kan. Dan di kesempatan ini nak selit juga. Ingin saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-rahsia kepada Nurul Hidayah yang disambut semalam ya. Ya. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga berjaya dan sukses selalu hendaknya. Alah, dan terima ceria. kasih. Yang paling penting ceria sebab Nurul ni yang saya kenal adalah seorang yang sangat ceria. Nak menyanyi malu sebab suara saya tak berapa sedap. Jadi saya sampaikan ucapan hari jadi. Tak tahu nak suruh muka kat mana. Terima kasih Zahan ni atas tulusan ikhlasan ingat. Orang kata apa dah speechless dah saya dah ni kan. Orang kata berbunga-bunga terharu dan terima kasih kerana mendoakan yang baik-baik. Semoga doa yang baik itu berbalik kepada anda sekalian juga. Okey, dan kita nak sentuh juga mengenai hari ini apa berita yang kita nak kongsikan. Pastinya mengenai kita tahu Zahan ya, sekarang ni musim hujan. Banyak yang kes tanah runtuh dilaporkan berlaku dan tak terkecuali juga berlaku di Kampung Lata Janggut seberang sejak Jumaat lepas sehingga mengakibatkan terputusnya hubungan jalan darat dan mengakibatkan terputusnya bekalan air. Kalau air dengan kehidupan ini tak dapat dipisahkan, akan menimbulkan satu masalah dan juga tekanan besar. Dan bagi mengatasi ataupun mendapatkan solusi untuk mendapatkan air bersih, penduduk di Kampung Lata Janggut mengadakan ataupun membina air tanda ataupun air tadahan bukit buat keperluan kira-kira 210 penduduk. Menurut Wakil Penduduk Muhammad Ayub Zakaria, kejadian tanah runtuh itu menyebabkan pair air tandak terputus dan jatuh ke kawasan berhampiran sungai. Dan susulan itu 40 penduduk bergotong royong untuk melakukan menarik naik dan membaiki paip air tandak itu dan alhamdulillah segalanya berjaya dan penduduk kampung tandak akhirnya mendapat bekalan air yang bersih. Dan mungkin kita boleh imbau kembali kira-kira 210 mangsa daripada 43 keluarga mangsa terjejas ekoran tanah runtuh tersebut dan bekalan makanan seperti beras dan tambahan kepada baku makanan telah pun dihantar semalam dan ketika ini keadaan dikatakan dilaporkan dalam keadaan yang baik-baik belaka meskipun ada beberapa masalah tetapi ianya dapat diatasi dengan kadar yang segera. Baik. Ini saya mau kongsikan mengenai usaha murni kedua-dua beranak ini iaitu Muhammad Amir Faizal dan juga Muhammad Adam dari Sungai Petani Kedah. Saya rasa usaha yang dilakukan oleh mereka ini seharusnya menjadi contoh kepada semua rakyat Malaysia untuk membantu mereka yang mungkin dalam kesusahan. Saya bacakan sikit di mana kedua-dua beranak ini sering meluangkan masa mereka untuk menghantar bantuan dan melakukan kerja menyelamat secara percuma kepada pengguna khususnya di jalan raya di Timur Barat di mana mereka ini telah memulakan tugas menyelamat sejak 2 tahun lepas dan setakat ini telah mengendalikan lebih 20 kerja menyelamat antaranya melibatkan kemalangan, tayar pancit dan pokok tumbang di sepanjang laluan yang menghubungkan Jeli, Kelantan dan Gerik. Lazimnya mereka berdua akan bertolak ke Jalan Raya Timur Barat dari kediaman mereka di Bandar Sri Astana Sungai Petani kira-kira pukul 9 pagi dan akan tiba di Batu Melintang Jeli pada sekitar 1 tengah hari sebelum berpatah balik pula ke rumah dengan jarak keseluruhan perjalanan 400 km. Dan berkongsi aktiviti itu kepada bernama baru-baru ini, Muhammad Amir berkata dia sudah terlibat
dan berpengalaman dengan kerja menyelamat sejak 10 tahun lepas apabila menjadi sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam ataupun APM. Ya, dan saya agak kagum, terkesima tu apabila berpatah balik ke rumah dengan jarak keseluruhan perjalanan kira-kira 400 km. Bayangkan ya, Zaham, bukan semua orang memiliki semangat untuk membantu mereka setulus hati tanpa ada bayaran ataupun balasan. Ini merupakan bukan sahaja satu minat tetapi satu usaha amal kebajikan yang dibawa kepada kehidupan akan datang kelak. Dan tahniah kita ucapkan, dan semoga kita sentiasa prihatin tu, itu adalah satu sikap yang bagus di kalangan masyarakat kita. Maknanya rasa ingin tolong itu sudah dalam sanubari Encik Faizal, dan dia turunkan rasa ingin tolong-menolong, mengasihani terhadap orang lain, terhadap anaknya. Mungkin lepas ini akan diwarisi oleh setiap generasi Encik Faizal sendiri. Itu sesuatu yang kita nak puji. Dan biasalah dalam kesempatan ini kita nak tahu juga, Zahan. Kita dah kongsi mengenai laporan berita kemalangan di jalan raya. Pastinya kadang-kadang faktor cuaca juga yang menyebabkan antara faktor kemalangan dan juga terputusnya bekalan air di kampung Sungai Tandak itu pun disebabkan cuaca, keadaan ketika ini hujan. Jadi hari ini kita nak menyaksikan apakah laporan cuaca hari ini, dan seterusnya kita langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tumpuan ke arah pembangunan ekonomi dengan harapan lebih positif buat Malaysia pada 2024. Itu hasrat dilahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan menteri sempena Tahun Baharu yang membuka tirai hari ini. Tahun 2024 masih ini memberi suatu suasana yang lebih cerah, positif bagi rakyat Malaysia, dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh jentera ialah untuk alih pendekatan tumpuan kita ke arah pembangunan ekonomi supaya tumpuan meredakan nasib rakyat dari segi inflasi, dari segi pengangguran, dari segi kos sara hidup, dari segi mutu pendidikan, khidmat kesihatan dan khidmat pada rakyat keseluruhannya dapat terjamin. Tahun 2024 bakal membuka sebuah lagi episod baru, berisikan hasrat sebuah kemakmuran dan kehidupan yang lebih bermakna. Saya berazam untuk terus komited memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Seperti anda semua maklum, saya juga mahukan Malaysia yang aman, maju dan sejahtera. Saya, Ahmad Zahid Hamidi, mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 dan semoga tahun baru ini kita terus bersatu padu melakar kejayaan yang lebih bermakna buat kita semua, insya-Allah. 2023 telah berlalu dengan 1001 cerita penuh suka, duka, pahit dan tawa. Pasti anda semua telah bersiap dengan azam baharu memasuki gerbang tahun 2024. Semoga di tahun baharu ini segala impian dan cita-cita kita semua tercapai dan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Selamat menyambut Tahun Baharu 2024 kepada semua warga Malaysia. Dan kita juga mengucapkan selamat Tahun Baru 2024. Bersama dengan Tahun Baru ini, sama-samalah kita berdoa agar Malaysia ini menjadi sebuah negara yang aman, damai, bersatu padu dan kuatkan perpaduan di kalangan kita. Mintalah kita semua sekeluarga sihat, walafiat, panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam luar bandar sejahtera. 2023 melabuhkan tirainya. 2024 membuka lembarannya. Jadikanlah setiap pengalaman sepanjang tahun ini sebagai pedoman dan rujukan untuk membina semangat
serta azam baharu yang lebih mampan. Saya dengan hati tuluh ikhlas mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh warga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan juga rakyat Malaysia. Lebih 300 jemaah menyertai malam ambang Tahun Baharu 2024 di Masjid Negara pada Ahad. Turut diadakan bacaan kunut nazilah dalam solat fardu maghrib yang diketuai Imam Besar Masjid Negara Ihsan Muhammad Husni, tanda ingatan kepada penderitaan yang dialami rakyat Palestin di Gaza. Selesai azan maghrib berkumandang pada pukul 7.15 malam, solat maghrib didirikan menyaksikan doa kunut nazilah buat rakyat Palestin dibacakan pada rakaat ketiga. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Yasin dan doa selamat sebelum disempurnakan dengan solat fardu isyak. Pengisian di Masjid Negara adalah sebahagian program kerohanian Ambang Tahun Baharu 2024 yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di dua lokasi lain iaitu Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Kali ini kerajaan memutuskan tidak merancang mengadakan sambutan Ambang Tahun Baharu 2024. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, ia sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin yang kini ditindas dengan kejam oleh rejim Zionis Israel dan menghormati mangsa banjir di beberapa negeri. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia dan seperti yang diwawarkan di awal rancangan, kita nak berbincang dengan lebih lanjut mengenai azam tahun baru iaitu tahun 2024 antara harapan dan halangan. Sebab kita tahu Nurul, setiap kali sekiranya kita mempunyai misi, kita mempunyai impian, dalam perjalanan itu bukanlah satu perjalanan yang lurus. Betul. Pastinya ada turun, naik, turun, naik. Kadang-kadang dah turun tak naik pula. Jadi kita nak minta perjalanan selanjut daripada tetamu yang kita. Lebih, orang kata tu ilmunya lebih tinggi lah. Ya, memotivasikan kita di awal-awal tahun baru ni untuk lebih bersemangat kan. Pastinya bersama kita adalah Da'i Izhar Nazri, merupakan penceramah bebas dan antara harapan dan halangan. Begitulah antara intipati yang akan kita kupaskan hari ini. Kita akan membawakan satu mood yang positif. Kita nak melahirkan satu semangat yang baru, semangat yang segar, yang pastinya semangat yang akan memberikan harapan untuk kita tahun ini, insya-Allah. Okey, dan Assalamualaikum Da'i, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa vibe lain kalau kat sini. Vibe lain lain. Vibes dia macam lain. Vibe lain lah. Mungkin warna-warna kami di sini lebih bersemangat. Ceria kan Ustaz. Faktor warna tu penting lah masya-Allah. Betul, ya. Okey, dan kita bercakap mengenai harapan dan halangan. Setiap kali tahun baru je muncul, tak kira lah tahun baru Islam ataupun tahun baru yang kebiasaannya setiap Januari ini, pastinya semangat antara kita membuat-buat penuh dengan harapan, penuh dengan pengertian. Tetapi kita nak mengenali apakah yang dimaksudkan juga dengan harapan dan juga apakah yang seringkali membuatkan harapan ini seringkali terhalang. Ya, mungkin boleh terangkan lebih lanjut lagi. Antara azam yang paling popular di kalangan rakyat Malaysia adalah nak kurus, nak turun berat badan. Itu yang paling mudah kot. Itu paling mudah untuk diazamkan kan. Dan kita tengok dalam statistik yang keluar, kadar orang yang sign up daftar ke gimnasium pada Januari memang sangat tinggi. Tapi dia hanya datang mungkin 1-2 kali. Sampai situ je lah dia punya kehadiran dia dekat gimnasium. Dan ada juga orang azam, contohnya macam okeylah tahun ni aku nak solat penuh. Betul. Ataupun okeylah tahun ni aku nak lebih banyak ziarah mak ayah kat kampung, ataupun tahun ni aku nak kerja sungguh-sungguh supaya mungkin ada rezeki, gaji dinaikkan, pangkat dinaikkan dan sebagainya. Bisnes mungkin ada target sales dia orang nak letakkan pada tahun ini. Tapi kenapa bila makin menelusuri tahun makin kurang pula dia punya semangat dia. Dah hilang dah semua niat dan azam yang dia dah letakkan pada awal dulu. Semangat dulu letakkan peti ais kan, tulis kat kertas. Kenapa? Sebab dalam kajian psikologi
motivasi ini dia hanya bertahan 24 jam je. Sebab tu kenapa kita dulu-dulu kan attend program motivasi, dulu-dulu zaman sekolah dulu attend program yang nangis-nangis ingat mak ayah. Masa tu rasa macam ya Allah sayang mak ayah, nak belajar sungguh-sungguh, tapi hanya bertahan hari tu je lah. Esok tetap juga tak pergi sekolah, esok tetap juga tak buat kerja sekolah. Sebab apa? Sebab ia hanya tentang motivasi. So dalam psikologi, untuk perubahan manusia ini, dia bukan hanya perlukan motivasi semata-mata, tapi dia perlukan clarity. Maksudnya you clear apa yang you nak capai dalam you punya life. Contoh kan, orang nak motivasi kurus, tapi orang yang ada clarity, dia tahu kenapa dia perlu kurus. Antara sebab mungkin dia ada penyakit, ataupun dia perlu untuk dapatkan satu pekerjaan, dan pekerjaan tu memerlukan dia ada mungkin satu berat badan yang ideal, contoh. Ataupun dan perkara itu sebenarnya membuatkan dia sendiri clear apa yang dia nak capai. Dan kedua, orang yang dia nak capai azam tu, dia bukan memerlukan motivasi, dia akan buat juga walaupun dia tak ada semangat hari tu. Jadi itulah sebenarnya first step dalam kita nak memahami, nak menunaikan azam kita. Jangan bergantung kepada semangat, jangan bergantung pada motivasi, sebab dia naik dan turun. Tapi clear dengan apa yang kita nak capai, which is clarity. Mungkin sedikit kita boleh sentuh mengenai orang kata elemen atau aspek istiqomah itu. Maknanya contohlah tadi kita cakap pasal berat badan je kan. Contoh, ya. Jika seseorang itu mempunyai misi, maknanya dia dah set the goal. Okay, by contoh pertengahan tahun saya harus mencapai sekian-sekian berat. Tetapi saya nak apa yang Ustaz cakap tadi, tetapi saya rasa sekiranya niat itu dipasang di dalam diri dan bersungguh-sungguh mahu melakukannya, ia akan tercapai juga. Cuma berbalik tadi saya kata tadi pada mulanya, kita perlukan daya kekuatan untuk terus istiqamah itu sebenarnya, Ustaz. Bagaimana dengan pandangan Ustaz pula? Istiqamah ni apabila perintah Allah dalam Al-Quran menurunkan perintah untuk istiqamah. Perintah itu membuatkan Nabi berdebar. Sebab apa? Perintah istiqamah adalah perintah yang besar dan bukan mudah untuk kita laksanakan. Cuma bila sebut pasal istiqamah, mungkin dalam mindset kita, oh istiqamah ni maksudnya engkau sentiasa berada dalam keadaan begitu sampai bila-bila. Tapi sebenarnya hakikat istiqamah bukan begitu. Sebab kalaulah kita boleh sentiasa berada di tahap iman yang sama, maksudnya macam tu iman kau, maka pasti malaikat akan turun berjabat tangan dengan kita. Sebab apa? Sebab itu sifat malaikat. Malaikat sifatnya, semangat dia, iman dia memang stagnan, sentiasa berterusan macam tu. Manusia pula ada hari kita penat, ada hari kita kecewa, ada hari kita happy. So dia memang ada up and down. So istiqamah dia adalah tentang bila kita jatuh, kita boleh bounce back. Bila kita tergelincir, kita back on track. So itulah maksudnya istiqamah. Kita tak lari daripada track yang sebenar walaupun kita ada tergelincir dalam kita punya perjalanan nak capai kita punya impian ataupun azam kita. Maksudnya hidup ini perlukan sesuatu yang sederhana, ya, supaya ia tidak melebih dan tidak kurang. Itulah mencukupi untuk mendapatkan satu kesempurnaan. Tapi manusia, adat manusia, tidak ada yang sempurna, melainkan kita nak memberikan yang terbaik. Okey, nak memberikan terbaik, pastinya hidup kita sentiasa nak memberikan yang terbaik terhadap kehidupan kita, orang sekeliling kita, orang yang kita sayang. Dan kadang-kadang manusia ni nak memberikan sesuatu yang terbaik itu pastinya bermula daripada rumah, ya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak meletakkan satu mindset untuk diri kita ni supaya sentiasa tidak tergelincir dari landasan. Tadi kita dah cakap mengenai istiqamah, tetapi sekarang ni kita nak meletak pula mindset di dalam diri kita ni supaya kita sentiasa ingat akan setiap apa yang kita nak lakukan. Okey, pertama sekali, untuk kita sentiasa ingat, kita kalau tergelincir, kita back on track balik, kita tak lupa apa yang kita nak. Kebanyakan orang, dia bila tergelincir, dia terus dah tak buat balik. Betul. Maksudnya bila dia contohlah dia nak diet. Kenapa cerita pasal kurus je asyik daripada tadi lagi beri contoh lain boleh tak kan? Contohnya dia nak melakukan perubahan dalam kehidupan dia. Dia tergelincir, ada hari tu dia tak dapat. Contoh, okey, hari aku nak tahun ni aku nak kurangkan marah anak. Kalau boleh tak nak marah anak sangatlah kan. Kalau boleh tak nak pukul-pukul anak contoh. Tapi ada masuk hari kedua, 2 hari bulan Januari dah start marah anak sebab anak dah start sekolah contoh kan. Dah marah anak sebab anak tak pergi sekolah dan sebagainya. Alamak, aku bukan ke niat aku nak kurangkan ataupun aku tak nak marah anak. Maka orang yang ada sifat perfectionist, dia akan keluar terus daripada azam dia. Tak apalah, aku pun dah gagal.
Aku pun dah tergelincir. Alang-alang tergelincir, bagi tergelincir terus. Sebab aku ni memang, mungkin aku memang baran kot. Aku memang mak yang suka marah anak kot. Tapi saya rasa dalam hal ini, kalau kita bukanlah nak menangkis tu saya kira bukan perkara yang mudah. Tetapi dalam kita untuk mengurangkan, contoh macam Ustaz kata tadi, sifat nak marah anak-anak ni. Tapi kalau kita mempunyai kekuatan mental, sebab saya percaya sekiranya kita ada penerapan sifat positif dalam diri ini, secara tidak langsung dia akan membuatkan kita sentiasa tenang, sentiasa berfikiran terbuka mungkin. Tetapi kalau kita is very, kalau saya boleh sebut sikit, kalau kita ni jenis yang bitter, so dia akan menjadi sukar untuk untuk kita bersifat positif. Kadang-kadang kalau ditegur mungkin oleh ibu bapa ke contoh sebagai seorang bapa atau ibu, mungkin mereka merasakan yang diri mereka ini sentiasa betul. Betul. Sebab sifat perfectionist, dia tak boleh salah. Dia tak boleh terima kesilapan dalam life dia. So perfectionist ni dengan sifat ini, dia akan relate kepada anxiety. Dia akan relate pada depression sebab dia nakkan kesempurnaan dalam kehidupan. Sebab tu kenapa hidup kita ni takkan pernah sempurna. Sebab manusia ni hanya sempurna dengan ketidaksempurnaan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perkataan ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ni adalah perintah Allah. Aku ciptakan kematian dan kehidupan di kalangan manusia ni untuk aku tengok siapa yang lebih baik amalan dia. Maksudnya ada progression. Rupanya Allah tak demand untuk kita jadi perfect. Allah hanya nak kita jadi lebih baik je daripada semalam. Sebab kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sentiasa terlupa untuk menilai diri kita sendiri, terlalu menilaikan keadaan sekitar. Itu membuatkan kita terlalu mendambakan kesempurnaan. Dan sebenarnya ini adalah merupakan antara penyakit hati juga Ustaz, secara tak langsung. Cuma kita nak tahu juga bagaimanakah kita nak merawat hati kita untuk sentiasa kekal bersangka baik terhadap persekitaran kita. Kerana ia merupakan satu daya tarikan apa kita berfikir baik, sesuatu yang baik itu mungkin akan berlaku di sekeliling kita. Dan apa kita fikiran baik, sekiranya perkara itu yang tidak baik pun mungkin kita dapat mendapat jalan untuk solusi akan sesuatu masalah tersebut. Mungkin Ustaz boleh kongsikan? Salah satunya yang untuk mengubati masalah hati adalah berhenti meletakkan expectation pada manusia. Manusia baik macam mana pun dia tetap manusia. Dia tetap ada kesalahan dia, ada kekurangan dia, ada kesilapan dia. So bila kita tak letakkan expectation, contoh pada anak, kita tak letak expectation, as long as you pergi sekolah okeylah. Oh tak, kau kena belajar pandai macam jiran. Kau kena pandai straight A macam sepupu kau. Bila meletakkan expectation, maka kita akan mula untuk rasa frust ataupun kecewa dengan cepat. Sebab manusia ini memang sifatnya ada dua perkara. Pertama adalah tak pandai menghargai. Qalilan ma tashkurun, sikit sangat di antara hamba-hambaku ni yang pandai untuk bersyukur. Yang kedua, manusia ni dia cepat lupa. So segala pengorbanan kita, segala effort kita, contohlah kita bagi pada pasangan kita, suami kita, kita khidmat baik-baik, tapi endingnya dia tak say thanks pun. Dia tak ingat pun pengorbanan kita. Kita kecewa tak? Kita kecewa sebab apa? Sebab kita meletakkan expectation kepada manusia. So kita buat baik jangan sebab manusia punya penghargaan, tapi kita buat baik semata-mata untuk sukakan Allah. Engkau hargai ke, tak hargai ke, itu bukan urusan aku. Sebab aku khidmat pada engkau wahai suami semata-mata untuk sukakan Allah. So itu akan affect hati kita kalau kita meletakkan harapan pada manusia. Dan salah satu daripada lain yang membuatkan manusia ini tidak bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan, apa orang kata, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah kita mempunyai satu sikap yang suka membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita kata, oh kenapalah tak jadi macam tu atau macam ni. Tapi sebenarnya saya kira Allah dah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Setiap daripada kita mempunyai bahagian masing-masing, mempunyai rezeki masing-masing, Ustaz. Betul. Sebab kadang-kadang kita tengok kan, kau ni gaji tinggi, bisnes jadi, tapi kita tak tahu mungkin Allah uji dengan keluarga. Allah uji dengan kesihatan anak. Kita tak tahu kita ni anak sihat. Kan setiap orang ni Allah bagi ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ni kalau bagi ujian, aku bagi yang sesuai kapasiti hamba aku untuk tanggung. Maka kita mungkin nampak keseronokan dan kebahagiaan dia dekat social media. Tapi kita tak nampak macam mana struggle life dia dekat belakang gambar social media tu. So sebab manusia ni secara hakikatnya kita memilih apa yang kita nak tunjuk pada dunia. Betul. Kita pun takat gambar, contoh kan, siapa berani takat gambar terus upload.
tak berani goyang kita. Mesti edit dulu kan. Tak baik Tukar Ustaz gambar kata macam dulu. tu. Contoh saya lah, saya lah goyang lah saya kan. Yang ni angle tak cantik. Kita satu gambar mesti ambil 8. Ya, betul. Itu tak kira filter lagi. Minimum. Itu minimum. Minimum kan. So Minimum pilih juga 8, kan. Pilih. juga. Itu baru gambar. Betul, Apatah lagi betul. cerita keluarga kita, cerita kejayaan kita. Kita akan pilih the best untuk dipaparkan kepada dunia. Dan kita pula tengok live orang, bestnya kau. Padahal sebenarnya live kita pun best juga. Cuma kita tak pandang part kesyukuran yang Allah berikan kepada kita. Sebab itulah jangan tengok apa yang kita tak ada, tapi tengok apa yang kita masih ada. So itu akan meningkatkan kesyukuran, ketenangan, kelapangan dan menjawab soalan tadi untuk kita membersihkan hati punya masalah. Dengan kata kuncinya adalah belajar menghargai kehidupan Betul. kita dan menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Okey Ustaz, kita nak tahu juga sebenarnya paling mencabar nak menentang ataupun nak merealisasikan harapan dan nak menentang daripada halangan itu adalah rasa malas. Iaitu diri kita sendiri adalah tentangan nombor 1 yang perlu kita atasi. Kalau kita kata lautan api boleh diredah, dilalu, tapi kalau diri sendiri itu tak ada semangat untuk ke situ, memang tak akan jadi. Okey, sekarang ni Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita mengatasi rasa malas itu ataupun semangat yang membuat-buat tu hanya datang sementara saja. Sebenarnya kita lah akan menjadikan push factor diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana nak mendapatkan diri yang sentiasa efisien, bersemangat, bermotivasi tu? Saya suka untuk jawab soalan tu dengan satu hadis Nabi. Nabi sebut orang yang dia duduk seorang diri, dia adalah ibarat seekor kambing yang mudah-mudah diterkam oleh satu serigala. Tetapi kalau kambing tu berada dalam kawanan kambing-kambing, maka serigala takkan apa-apakan mereka sebab dia berada dalam kawanan. Sama juga kita manusia ni, kalau kita duduk sorang-sorang, kita ni azam sorang-sorang, niat sorang-sorang dan execute azam kita tu sorang-sorang. Amat mudah untuk kita tergelincir dan kita hilang dan jadi malas. Sebab tak ada orang nak monitor, tak ada orang nak bagi, tak ada orang nak marah. Kau tak buat lagi, tak ada. Jadi antara tips dalam psikologi bagaimana untuk kita nak boleh avoid ataupun mengurangkan kadar kemalasan itu, sebab ada hari memang kita akan malas juga hari tu, ada hari tu. Itu sangat normal. Adalah dengan cara kita ada environmental pressure, influence daripada environment. Contoh, kita nak membaca buku. Bulan ni aku nak at least baca sebulan 3 buku. So macam mana untuk kita dapat achieve that target? Kita kena join grup-grup yang juga pecinta buku. Diorang masing-masing akan share, alhamdulillah minggu ni dah selesai baca buku ni. So in a way dia akan influence kita untuk kita nak juga achieve target nak habiskan baca 3 buku dalam sebulan. So nak tak nak tengok apa azam kita dan kita kena berada dalam kumpulan yang melaksanakan azam yang sama. Itu sangat membantu kita untuk mengurangkan kadar kemalasan kita. Malas tu tak ada sebab kita manusia. Ada sakit, ada malas, ada semacam itu. Kan ada hari kita hari malas sedunia. Kan setiap bulan dia mesti ada. Tapi selalu kalau hari malas tu Ustaz, tak ada pilihan. Hidup kena teruskan Ustaz. So malas kita tu bukanlah tak buat apa-apa. Malas tu kena pergilah kerja juga. Janganlah macam Ustaz itu hari beritahu kalau malas kita kena malas. Malas pun kena pergilah kerja. Ada hari kita kecewa pergilah kerja juga. Sebab itu adalah tanggungjawab. Betul. So ada part sebenarnya dalam life kita, selain daripada environmental pressure, kita pun kena ada buat sesuatu yang bersifat keterpaksaan. You kena force yourself juga. Contoh solat. Tak bolehlah, tak apalah hari ni kan hari malas. Tak sembahyang, mana boleh. So kena force yourself juga. So sama juga benda-benda kebaikan ni sebenarnya the first step is always the hardest step. Kadang-kadang kita nak start je susah, tapi bila dah start tu dia akan senang dan mudah kita nak teruskan apa yang kita nak buat tu. So force tu kadang-kadang perlu dalam life kita untuk kita start, sebab kita sebenarnya bukan berlawan dengan orang, kita tengah berlawan dengan nafsu kita. Nafsu tidur. So nafsu tu yang menekan kita, tak payahlah buat apa-apa, lagi-lagi benda-benda baik. Kita susah nak buat, kita sekarang selalu yang malas benda baik. Benda yang tak baik, contoh scroll social media kan, nak pergi bercuti, itu tak malas. Boleh malaslah pergi vacation. Jarang kita dengar macam tu. Kan yang selalunya malaslah baca buku, malaslah pergi gym lagi. Kan poin yang sama. Saya je tu. Sign up tak pergi. Baik Ustaz. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian mengenai antara harapan dan halangan. Apa pun tangkis
tepis sifat malas Ustaz. Benar. Terima kasih di atas kesempatan masih ada bersama kami. Dan diharapkan dengar ya, hari ini pagi-pagi tahun 2024 1 Januari kita memberikan satu suntikan semangat untuk anda supaya bangkit atasi rasa malas. Sebenarnya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan tambah sikit lagi, sentiasa positif. Kalau nampak jalan tu sentiasa memandang ke hadapan, jangan pandang ke belakang dah, Nurul. Betul, itu yang pastinya. Tapi yang pandang ke belakang untuk jadikan pedoman hidup itu yang pasti. Supaya langkah tu tidak tersadung sekali lagi. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Dan sebelum itu, kita akan saksikan dulu VT mengenai Pusat Convention Kuala Lumpur, iaitu tarik lebih sekitar 1,700 acara sepanjang 2023. Nak tahu perinciannya lebih lanjut, kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Malaysia merupakan destinasi pelancongan yang tidak asing lagi di Asia Tenggara. Kebanjiran pelancong itu adalah kerana keunikan landscape dan biodiversity yang terdapat di negara kita. Selain mempunyai pelbagai tempat percutian yang menarik, jumlah pengunjung juga telah dijana menerusi acara simposium, bengkel-bengkel perniagaan serta pameran-pameran berprestij peringkat antarabangsa. Kru Apa Khabar Malaysia telah dibawa menyertai media tour bagi merasai sendiri keunikan yang terdapat di Kuala Lumpur Convention Centre. Para petugas media dibawa melihat ruang pemprosesan sisa makanan yang kemudiannya dijadikan baja kompos. Menurut Pengurus Besar Kuala Lumpur Convention Centre, John Bird, pengurusannya berhasrat untuk menyahut seruan bagi menjadikan ruang mereka sebagai hak persekitaran yang lestari dan meningkatkan penggunaan tenaga hijau. So we're very proud to be the first events venue converted over to the green tariff, and we'll continue to drive our sustainability agenda further with our recycling program, along with the composter we have for food waste in the building, and also driving down food waste. We're also increasing the technical capability of the building. Whilst we already have an extensive audiovisual and production facility, we are growing that in terms of room capabilities. So we have wireless connectivity in terms of connecting devices and laptops to screens and allowing collaboration and work groups to use the same screen all wirelessly. We are also looking at the refurbishment of the spaces going forward, and have already progressed a number of designs for some of the meeting rooms, and that's already been contracted out, and we expect to start construction work beginning in January on that work. Pelbagai pencapaian telah dilakar dalam menjadi lokasi tuan rumah yang berprestij sepanjang tahun 2023. Menurut John Bird lagi, mereka berharap agar Malaysia menjadi pilihan utama dalam sektor pelancongan di masa hadapan. 2023 was an absolutely fantastic year. We delivered 1,724 events this year, and it was phenomenal and far exceeded our expectations. Malaysia merupakan destinasi pelancongan yang tidak asing lagi di Asia Tenggara. Kebanjiran pelancong itu adalah kerana keunikan landscape dan biodiversity yang terdapat di negara kita. Selain mempunyai pelbagai tempat percutian yang menarik, jumlah pengunjung juga telah dijana menerusi acara simposium, bengkel-bengkel perniagaan serta pameran-pameran berprestij peringkat antarabangsa. Kru Apa Khabar Malaysia telah dibawa menyertai media tour bagi merasai sendiri keunikan yang terdapat di Kuala Lumpur Convention Centre. Para petugas media dibawa melihat ruang pemprosesan Tiba saja cuti persekolahan, sudah pasti ibu bapa tidak melepaskan peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Salah satu aktiviti yang boleh dilakukan adalah melawati Muzium Padi yang terletak di Jalan Gunung Keriang, Alus Takedah. Muzium Padi ini menjadi lokasi tumpuan pengunjung kerana ia terletak di kawasan gunung yang dikelilingi sawah padi. Bukan sahaja mempunyai pemandangan yang sangat menarik, malah turut menjadi lokasi terbaik untuk orang ramai mendapatkan penerangan tentang kegiatan penanaman dan penuaian padi. Bagi yang belum pernah datang ke Muzium Padi, tidak rugi untuk datang ke sini kerana harga tiket yang dikenakan cukup berbaloi dengan harga RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk
untuk kanak-kanak. Selain itu, pihak Muzium Padi juga turut menyediakan gerai-gerai usahawan desa di sekitar pekarangan muzium yang menjual pelbagai kuih tradisional negeri Kedah. Rata-rata pengunjung yang hadir cukup teruja dan tidak menyangka selain dari melihat pemandangan yang luas terbentang, bersuah foto, hadiah cabutan bertuah, mereka juga dapat mempelajari ilmu tentang sejarah untuk mengenal asal-usul padi. Baiklah, tadi kita dah saksikan banyak juga aktiviti cuti sekolah. Betul. Kalau kita lah anak-anak kat rumah, alah esok dah sekolah, bila lagi nak buat ni? Tak apa, hidup ini perlu diteruskan. Semangat itu yang perlu ada. Jangan lari momentum dan pastikan kita menjadi satu contoh yang terbaik sebagai ibu bapa. Bukan mudah ya Zahan ya. Sentiasa nak memberikan sesuatu yang positif walaupun dalam hati ni orang kata ribut taufan sedang melanda, tetap menjadi yang terbaik. Itu adalah cabaran kita, dugaan kita dan semoga kita dapat melakukannya dengan baik sekali. Dan nak menjadi ibu bapa bukanlah satu perkara yang mudah. Ibu bapa ni penuh dengan tanggungjawab sebenarnya ya. Itu merupakan satu amanah Tuhan yang harus kita pikul dan akan dipertanggungjawabkan kepada hari pengadilan kelak. Dan kadang-kadang yang menyedihkan ya, ketika ini apabila anak yang sepatutnya kita tatang, kita belai dengan penuh kasih sayang, tetapi akhirnya menjadi mangsa kerakusan nafsu manusia itu sendiri ataupun ibu bapa itu sendiri. Jadi kita nak mendalami apakah antara faktor yang menyebabkan orang kata tu antara ahli keluarga yang sepatutnya menjaga, yang kita berikan amanah untuk ialah menjaga selagi mana yang kita mampu, tetapi di sebaliknya yang berlaku. Jadi untuk kita nak merungkai dan juga nak meneruskan perbincangan mengenai haruan makan anak, di manakah silapnya, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Mimi Cynthia Haji Muhammad Bajuri yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Apa khabar Puan Mimi? Baik Zahan. Apa khabar? Ceria nampaknya Puan Mimi. Ya, selamat tahun baru pada Zahan dan Nurul. Okey, terima kasih. Okey Puan Mimi, topik kita hari ini pastinya mengenai haruan makan anak. Di manakah silapnya? Kadang-kadang kita macam tak faham. Di mana silapnya sehingga satu ibu bapa yang diletakkan sebagai penjaga, menjaga anak-anak ini tetapi akhirnya memusnahkan dan merosakkan masa depan anak ini sendiri. Dan mungkin apakah faktor utama yang menyebabkan perkara ini terjadi? Baik Nurul, sebelum kita telusuri apakah faktor-faktor punca sumbang mahram ini, marilah sama-sama kita definisikan dulu sumbang mahram. Kalau menurut Kamus Dewan, sumbang mahram adalah merupakan zina di antara dua anggota keluarga yang terdekat. Contoh, ayah dengan anak, datuk dengan cucu, abang dengan adiknya. Dan menurut Undang-Undang Jenayah pula, Seksyen 376A Kanun Keseksaan mendefinisikan sumbang mahram sebagai persetubuhan di antara lelaki dan wanita yang mana hubungan keduanya adalah dilarang oleh undang-undang, hukum agama, adat dan kebiasaan. Jadi kalau menurut topik perbincangan kita pada hari ini, haruan makan anak, ia adalah merupakan satu peribahasa yang seperti kata Nurul tadi, bapa menodai anak kandungnya sendiri, darah dagingnya, anak perempuannya. Jadi di mana silapnya? Kerana akhir-akhir ini saban kali kita dengar di akhbar, di TV, kejadian bapa merogol anak kandungnya. Jadi antara faktor-faktor penyebab utama yang saya rasakan penyumbang kepada sumbang mahram ini adalah kurangnya didikan agama ataupun rendahnya tahap iman seseorang itu. Sungguh pun mereka tahu sumbang mahram ini adalah merupakan satu dosa besar, tetapi kerana hawa nafsu serakah mereka tidak dapat mengawal diri. Keduanya, faktor ketagihan menonton pornografi. Kita sedia maklum, kita kata teknologi di hujung jari, semua ada. Nak resipi, nak tazkirah, seperti earlier tadi kita dengar dai ada tetamu kita tadi, kalau kita nak resipi ada, tazkirah ada, dan perkara-perkara yang merosakkan keimanan dan merosakkan akhlak juga ada, seperti pornografi. Jadi setelah menonton pornografi, jadi terangsang dan melampiaskan nafsu kepada anak kandung sendiri.
sehingga tidak tahu halal haram, yang mana anak ini adalah amanah tetapi menjadi objek seks. Dan faktor ketiga adalah faktor dadah dan faktor alkohol. Seringkali kita baca juga faktor dadah apabila setelah ditangkap melakukan suma mahram, bila kita test dia adalah positif dadah. Jadi kita tahu dadah dan alkohol boleh menghilangkan pertimbangan seseorang sama ada baik buruk halal haram. Itu adalah yang faktor yang saya rasa yang punca utama penyumbang kepada suma mahram. Dan kalau saya nak sebutnya pun saya dah rasa kemarahan sebenarnya. Itu kita bercakap antara faktor penyumbang yang menyebabkan gejala yang tidak sihat ini berlaku. Tetapi yang lebih memburukkan keadaan sekiranya ada ahli keluarga, sebagai contoh bapa kandung merogok anak, ibunya tahu. Ibu yang melahirkan, yang mengandungkan selama 9 tahu. Tetapi disebabkan mahu menjaga maruah keluarga, malu jika mungkin dikecam oleh masyarakat sekeliling. Bagaimana sebenarnya untuk nak mewujudkan kesedaran kepada golongan ini untuk mereka sebenarnya mengambil tindakan atas perbuatan terkutuk itu? Macam mana Puan Mimi? Baik Zahan, memang kita sedia maklum bahawa ibu segelintir ibu atau ahli keluarga maklum tentang kejadian ini, maklum tentang anaknya menjadi korban nafsu serakah suami sendiri, tetapi memilih untuk berdiam diri kerana seperti kata Zahan, malu kepada masyarakat. Dan antara punca-punca utamanya dahulu, kalau kita boleh tahu puncanya, kita tahu solusinya. Punca utama adalah apabila bapa atau suami ini adalah penyumbang utama kepada sumber pendapatan keluarga. Jadi mereka lebih memilih untuk berdiam diri kerana seandainya bapa ini ditangkap akan menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Dan selain daripada itu, ibu ini berdiam diri kerana kadang-kala suaminya panas baran, jenis yang panas baran mendera, mencederakan dia dan anak-anaknya. Jadi dia lebih memilih untuk terus berdiam diri. Dan seterusnya, kalau kerana bagaimana kita nak educate ibu ini adalah dengan cara kesedaran kepada seluruh masyarakat bahawasanya seandainya terjadi sesuatu, mereka they are not alone. Ada saja NGO atau kita kata badan-badan berkanun yang boleh membantu mereka, dan ada juga mereka kita katakan anak itu nanti boleh ditempatkan di rumah keselamatan, di rumah perlindungan, dan seandainya mereka nanti seandainya bila perbicaraan nanti mereka boleh ada peguam pemerhati yang untuk membantu mereka. Itu antara dapat kita saksikan ya, antara faktor-faktor yang membuatkan mengapa mereka berdiam diri. Kadang-kadang suami ataupun dilihat sebagai faktor penyumbang utama ekonomi keluarga pun antara faktor juga menyebabkan memilih langkah untuk berdiam diri ya, kerana mungkin si ibu tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi. Tetapi itu seharusnya persepsi yang kita ubah, kita buang. Seharusnya kita mempertahankan sesuatu yang benar dan menentang sesuatu yang salah. Tetapi itulah yang seharusnya kita tanamkan dalam minda kita. Dan dalam kita saksikan apabila berlakunya haruan makan anak, pastinya kita melihat ini antara kekerasan yang berlaku. Tetapi tanpa kita sedari ada juga yang berlaku atas faktor suka sama suka, rela adik-beradik sesama adik-beradik atas faktor awalnya ingin mencuba ataupun mungkin pada awalnya dirogol tetapi akhirnya suka sama suka. Dalam situasi ini sekiranya ianya berlaku, bagaimanakah untuk mengatasinya, dan adakah anak itu selamat lagi untuk diletakkan di rumah ataupun perlunya diletak di bawah pengawasan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun bagaimana mengikut pandangan Puan Mimi daripada sudut perundangan itu sendiri? Baik Nurul, memang saya tak nafikan berlaku kejadian sumbang mahram di atas suka sama suka. Seperti yang Nurul kata, pada mulanya adalah cuba, kemudiannya suka ya. Melalui kajian saya pernah melakukan kajian berkenaan sumbang mahram ini, dan saya pernah berjumpa dengan satu keluarga di mana ahli keluarganya terlibat dalam sumbang mahram, yang mana adik lelaki dan
kakaknya bercinta selayaknya suami isteri sehingga melahirkan 3 orang zuriat. Dan keluarga sangat bersedih. Keluarga telah berusaha sedaya mungkin menerusi saluran undang-undang, melaporkan kepada polis, melaporkan kepada jabatan agama, walaupun setelah hukuman undang-undang dikenakan, mereka apabila setelah selesai menjalani hukuman, mereka kembali semula hidup bersama selayaknya suami isteri. Dan mereka berpindah ke rumah lain dan sehingga macam dah tak boleh nak buat apa dah macam that's the end of the world. Jadi kalau kita ada hukuman di bawah Seksyen 376A, iaitu sumbang mahram, di mana perbuatan ini suka sama suka, di mana lelaki dan wanita itu boleh dihukum. Tetapi apa jadi setelah habis tamat tempoh hukuman, mereka kembali menjalani hidup seperti suami isteri, seperti selayaknya. Jadi itu kadang-kadang sampai itulah antara punca yang dia berterusan, sehingga kita macam keluarga kata, kami dah pukul, kami dah cuba pisahkan tapi tak berjaya. Mereka seolah-olah berada dalam dunia mereka. Jadi itulah, kalau kadang-kadang undang-undang tak berjaya, dari kita cuba daripada faktor agama pun tak berjaya. Kadang-kadang kita cuma mampu berdoa je lah, semoga mereka mendapat hidayah. Susah juga Ya, itu apabila meletakkan kalau nafsu semua, di hadapan. Ya, dalam apa jua cara pun, ya, saya memikirkan kes itu. Kalau sekali mengandungkan anak itu tak apa, tapi dah masuk 3 kali, tetapi maksudnya tak ada apa tindakan yang boleh diambil oleh ahli keluarga, itu adalah satu perkara yang saya kira luar biasa. Maknanya tidak menemui jalan penyelesaiannya. Tidak. Dan malangnya ketiga-tiga anak mereka cacat. Kerana menurut kalau kita tahu daripada genetik scientific, kalau kita kahwin dengan adik-beradik, keluarga terdekat, kadang-kadang walaupun sepupu, sama sepupu pun tak sesuai, kerana genetik itu menyumbang kepada faktor kecacatan, dan malangnya ketiga-tiga zuriat itu adalah cacat. Itu sesuatu yang menyedihkan. Okey, dan seharusnya pendidikan seks perlulah bermula daripada rumah ibu bapa itu sendiri. Tetapi apabila segelintir ibu bapa yang dilihat begitu sibuk, anak kadang-kadang mendapat mendahagakan ilmu, kadang-kadang berguru tu ada yang guru yang salah apabila sewenang-wenangnya mendapatkan ilmu di laman sosial dan berlakunya sesuatu yang tidak diingini berlaku dan diaplikasikan. Dan sekarang ni kita nak memberikan kesedaran kepada anak-anak tu sendiri. Kalau orang kata yang ahli keluarga harapkan pegar makan padi, dah tak boleh harap lah, kita tolak ke tepi kan. Tapi bagaimanakah kita nak mendidik anak kita supaya mereka cakna bahawa mereka perlu melindungi diri mereka daripada menjadi pemangsa daripada golongan yang dewasa ini, khasnya golongan penjaga ini. Bagaimanakah Puan Mimi boleh memberikan tips atau panduan kepada ibu bapa supaya lebih cakna memberikan ilmu pendidikan seks ataupun pertahanan kepada diri mereka itu sendiri? Sebagaimana yang kata Nurul, kalaulah pihak ibu bapa terlalu sibuk jadi mungkin sekarang ni kita berharap dan bersandarkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pendidikan dan kesedaran kepada para pelajar, untuk memberitahu seandainya berlaku kejadian sumbang mahram ini, bagaimana dan ke mana untuk dilaporkan, cara-cara untuk melaporkan, dan seterusnya juga kalau dan saranan saya, ibu bapa kalau dari kecil kalau boleh terapkanlah pendidikan ataupun kesedaran sumbang mahram ini kepada anak kecil mereka. Yang sedihnya mereka ni anak-anak kecil, ada anak-anak kecil yang seawal 5 tahun telah dinodai oleh bapa sendiri. Apa mereka tahu tentang pendidikan seks? Jadi apa yang ibu atau penjaga boleh lakukan adalah dengan memberitahu anak ini di mana batas-batas yang boleh disentuh oleh ayah, oleh abang. Contohnya walaupun ciuman, rabaan, pelukan yang tidak berlebihan. Maksudnya kalau ada sentuhan yang berlebihan, rabaan yang berlebihan, that is red flag already. Katakan kepada mereka, papa tak boleh pegang ini, abang tak boleh pegang sini ya. Kalau ada cakap tak nak. Kalau buat juga bagi tahu mama misalnya ya. Jadi memang pendidikan
pendidikan ini kita kena sesuaikan dengan keadaan kanak-kanak itu sendiri dan umurnya. Selain itu, saya kira jiran tetangga perlu menjadi mata dan telinga dan peka kepada persekitaran. Kita lupakanlah kata jaga tepi kain sendiri. Tapi sebenarnya ini adalah sikap masyarakat madani yang penyayang dan amat kita hargai. Apakah mungkin salah satu sebab yang menyebabkan masalah sosial ini berlaku disebabkan mungkin hukumannya tidak terlalu berat, yang menyebabkan pesalah ini sebenarnya lebih terasa keinginan tu lebih meluas, lebih rasa cenderung untuk melakukan subang mahram yang tak apalah ringan, kalau apa-apa pun kena bayar, kena mungkin penjara 10 tahun 20 tahun saja. Mungkin sebenarnya hukuman terhadap pesalah ini sebenarnya harus diperketatkan lagi sebenarnya. Okey, baik. Pada pendapat saya, hukuman yang kita ada berkenaan dengan sumbang mahram memadai. Kalau kita boleh ambil contoh Seksyen 376 kurungan 3 Kanun Keseksaan memperuntukkan rogol terhadap wanita yang tidak boleh dikahwini. Rogol ataupun sumbang mahram ini memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang daripada 8 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun serta sebatan. Itu saya kira sudah cukup berat. Sebatan tidak lebih daripada 20 sebatan itu, dan kalau seperti contoh bapa yang dihukum, ada bulan Disember yang baru ini, ada seorang bapa telah disabitkan hukuman kesalahan 34 pertuduhan merogol anak kandungnya. Jadi kalau ikut hukuman penjara 700 tahun lebih penjara dan 200 lebih sebatan. Tapi kerana hukuman itu dijalankan secara serentak, jadinya dia menjalani hanya 42 tahun dan juga sebatan 24 sebatan. Saya kira sebatan itu dan hukuman penjara itu sudah cukup berat. Dan seterusnya di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak berkenaan amang seksual fizikal memperuntukkan hukuman 20 tahun serta sebatan. Itu juga sudah berat. Dan Seksyen 16 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak memperuntukkan hukuman tambahan di mana on top of Seksyen 14 tadi 20 tahun, kita tambah lagi 5 tahun dan 5 sebatan. Jadi itu sudah berat. Dan Seksyen 31 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak memperuntukkan berkenaan penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak memperuntukkan 30 tahun. Itu sudah berat. Dan Seksyen 19 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak memperuntukkan hukuman terhadap mereka yang tidak melaporkan maklumat tentang sumbang mahram. Jadi seperti keluarga terdekat atau jiran atau sesiapa yang tahu tentang kejadian ini dan tidak melaporkan boleh dihukum. Dan saya kira itu sudah cukup berat sebenarnya. Cuma pesalah itu saja yang tidak ada kesedaran kerana nafsu. Segala-galanya hidup bertuankan nafsu, dia betul. Akan jadi tapi yang paling geram, Puan Mimi, saya nak cakap, kalau kita tengok kat berita semua tunduk. Maknanya ada perasaan malu itu juga. Tetapi kenapa sebelum nak buat tak boleh nak fikir dulu tu, yang kita sebagai masyarakat, kalau kita tengok ni nak kita mak-mak orang ni kan rasa emosi tau. Saya tahu pula takut, tahu pula malu, tapi sebelum buat tu mungkin tidak terfikir mengikut hawa nafsu tu sendiri. Jadi Puan Mimi, itu antara yang dapat kita kongsikan dan difahamkan juga kabarnya pihak Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam ada menjalankan program pada 6 Januari ini. Kita nak kongsikan berbagai masa yang ada ni dengan program yang bakal dijalankan. Baik, terima kasih. Untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan Nurul dan Zahan dan juga penonton di luar sana, Fakulti Undang-Undang melalui Persatuan Law Society akan mengadakan pementasan mock trial yang bertajuk Kudus pada 6 dan 7 hari bulan Januari ini pada hari Sabtu dan Ahad. Dan yang menariknya Nurul ini adalah berkisarkan dengan ada mengait dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi Mami, saya selaku penasihat Persatuan Undang-Undang mewakili dekan kami Profesor Madya Dr. Hartini Saripan dan juga seluruh ahli keluarga Persatuan Law Society ingin menjemput semua penonton di luar sana untuk datang beramai-ramai menyaksikan pementasan mock trial Kudus ini pada hari Sabtu dan Ahad.
Tiket boleh didapati dengan melayari Instagram Mock Trial UiTM ataupun di QR code yang akan dipaparkan nanti. Jadi kami telah sebelum ini program ini adalah program tahunan, tetapi setelah PKP dan COVID, program terakhir diadakan pada tahun 2019 dan setelah 4 tahun kami kembali dengan buah tangan bertajuk Kudus, jemput datang beramai-ramai semua. Tajuk pun dah menarik dah tu kan. Menarik, kita banyak benda. Okey. Secara rumusannya mungkin Puan Mimi nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada semua keluarga, kepada ibu bapa, bagaimana untuk kita sebenarnya untuk tidak menjebakkan diri. Itu yang paling takut, untuk kita mengelakkan ataupun menjebakkan diri dalam sumbang mahram ini secara keseluruhan. Secara ringkas ringkasnya. Baik, kita ingat satu saja, apa tujuan kita berada di atas muka bumi ini. Sebagai ibu bapa, kita adalah pelindung. Anak adalah amanah daripada Allah. Sebagaimana surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kamu daripada dosa dan daripada kerana balasannya adalah neraka. Jadi ingatlah bapa, kita adalah pelindung. Anak adalah untuk dilindungi, bukan dinodai. Itu yang pastinya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mimi Cynthia Haji Muhammad Majuri, merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Demikian ilmu yang kita kongsikan hari ini, yang kita dapat hari ini. Semoga ia memberi manfaat, memberikan satu semangat yang baru kepada kita di tahun baru, di hari yang baru, untuk menjadikan manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.